Kerajaan Pakatan Rakyat memerintah Selangor dengan berjaya. Dan di sini saya mahu ucap tahniah kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Khalid, Exco Pakatan Rakyat, Barisan Exco Pakatan Rakyat, oleh kerana dengan berkesan, dengan sangat efisien menunjukkan bahawa Pakatan Rakyat boleh berjaya memerintah sebuah kerajaan negeri. Adakah saudara-saudara saudari puas hati dengan Pakatan Rakyat, kerajaan Pakatan Rakyat Selangor? Puas tak puas? Perdana Menteri Datuk Seri Najib kata election sangat dekat. Dia kata yakin boleh menang balik kerajaan Selangor. Bolehkah? Bolehkah? Suara ini untuk Datuk Seri Najib. Bukan sahaja kita mahu bagi tahu kepada Perdana Menteri bahawa beliau tidak boleh ambil balik kerajaan Selangor, tetapi kita mahu Selangor menjadi satu landasan untuk Pakatan Rakyat Tawan Putrajaya. Bolehkah? Untuk saya malam ini, saya rasa special, bukan sahaja untuk merayakan kejayaan kerajaan barisan Pakatan Rakyat di Selangor. Oleh kerana 43 tahun dahulu, 43 tahun dahulu saya ada datang ke Pulau Selangor dan duduk 2 bulan di sini. Khasnya sampai OKT, orang kena tangkap. Masa itu ialah 69. Dan kali yang pertama saya ditahan di bawah ISA. Dan untuk 60 hari saya di tempat di lock up polis Kuala Selangor. Mereka rasa ini sangat jauh lah. Itu tahun 69. Dan masa itu adalah berlaku peristiwa 13 Mei yang sedih. Dan baru-baru ini kita ada dengar dalam parlimen dan di luar, khasnya blok-blok UMNO Cyber Troopers yang sangat tidak bertanggungjawab, yang ada buat tuduhan bahawa saya adalah pencetus 13 Mei, bahawa pada 11, 12, 13 Mei 1969 saya ada di Jalan Raya Kuala Lumpur, dan dengan slogan-slogan yang sangat menghasutkan adalah mencetuskan peristiwa 13 Mei. Sebenarnya ini semua dusta dan fitnah. Ya, semua kita tenang di sinilah. Teruskan lah. Dan masa itu pada 11, 12, 13 Mei saya tak pernah ada di Kuala Lumpur. Saya adalah bertanding di Bandar Melaka kali yang pertama dan saya berjaya. Dan selepas 3 hari, pada hari 13 Mei pagi, saya ada berlepas ke Kota Kinabalu untuk kempen membantu calon-calon bebas di Sabah. Oleh kerana masa itu plan hari wang undi untuk Sabah dan Sarawak 1 minggu selepas Semenanjung. Dan apabila ada berlaku peristiwa 13 Mei, saya ada di Sabah. Tetapi hari kemudian saya dihalau daripada Sabah oleh kerana masa itu Ketua Menteri Sabah dan Sarawak, dan sekarang pun mereka ada kuasa immigration dan boleh menghalau mereka yang mereka tidak suka. Dan sebab itu adalah pemimpin-pemimpin sekarang tak boleh masuk Sabah, tak boleh masuk
Sarawak inilah melanggari hak demokrasi yang kita ada. Dan untuk 3 hari masa itu saya ada di Singapura dengan saudara Devon, oleh kerana tidak ada peruntukan masa itu untuk memastikan adalah penerbangan daripada KK ke Subang. Masa itu adalah curfew. Dan 3 hari ada di Singapura, saya ada buat kontak dengan keluarga saya, buat kontak dengan rakan-rakan saya, dan mereka kata jangan balik oleh kerana nama saya adalah dalam senarai hitam, blacklist. Saya akan ditangkap di bawah ISA. Dan mereka nasihatkan saya bahawa saya rehat di luar negeri. Tapi jawapan saya ialah saya baru dipilih oleh rakyat Malaysia, kawasan Bandar Melaka, dan untuk menjadi pemimpin mereka. Bagaimana saya boleh lari daripada tanggungjawab apabila rakyat dan negara menghadapi satu krisis? Saya perlu balik kepada tanah air kita. Tak kira apa risiko saya menghadapi, sungguh pun saya tahu balik, apabila balik saya akan ditangkap. Saya tanggungjawab ialah untuk balik ke Malaysia. Dan apabila saya balik, saya tiba di Subang, saya ditangkap. Itulah. Lepas itu saya dibawa ke Kuala Selangor untuk 2 bulan menjadi penduduk di Kuala Selangor. Itu cerita lama saya. 亲爱的瓜写的马来西亚同胞，大家晚间好。我刚才谈到一小段的历史。我曾经是瓜写的子民啊。1969年，我在这边2个月被扣留在瓜写的警察局里面。当时是5月3，当然现在有很多的谣言，这个诽谤说我是5月3制造5月3，在吉隆坡5月11号、4号、13号，吉隆坡的街上讲了很多煽动的言论，导致5月3完全是骗话，因为我当时从来没有在吉隆坡。事实上，我有在沙巴，而且当时我在沙巴回来的时候，他们有劝告我不要回来，因为我名在黑名单里面，一定会被逮捕。但是我说，我刚刚中选为整个马六甲市区的国会议员，人民需要我的时候，我没有理由逃避的。我说我一定要回来，结果回来我被逮捕。Saya cerita hal ini untuk menunjuk bahawa 4 saya rasa kita sabar. Kita sabar menunjukkan bahawa kita teruskan ceramah ini. Bahawa apa-apa usaha untuk sabotage kita tidak akan berjaya. Sebenarnya baru-baru ini kita boleh lihat politik menjadi lebih kotor. Betul? Lebih kotor. Dan kenapa? Oleh kerana UMNO khasnya Perdana Menteri kita takut hilang kuasa. Mereka takut election ini mereka boleh hilang Putrajaya. Sebab itu dalam parlimen saya ada cadang atau sebenarnya cabar kepada Perdana Menteri, biarlah kita bersama-sama menunjukkan bahawa kita rela mengadakan satu election yang adil, yang bersih, yang betul. So that we can have a free, fair, clean election. Dan kita ada mencabar Perdana Menteri
mengumumkan bahawa akan menerima apa-apa keputusan rakyat dalam election yang akan datang. Sungguhpun keputusan itu ialah Pakatan Rakyat akan memerintah di Putrajaya. Datuk Seri Najib kata dia mahu Malaysia menjadi best democracy in the world, demokrasi yang terbaik di dunia. Kalau Malaysia demokrasi terbaik di dunia, kita patut mengadakan seorang Perdana Menteri demokratik yang terbaik di dunia, yang menerima keputusan rakyat dalam election yang akan datang. Baru-baru ini Perdana Menteri dia ada meminta maaf oleh kerana kesilapan Barisan Nasional dahulu. Adakah Perdana Menteri meminta maaf? Patutkah kita menerima permintaan memohon maaf Perdana Menteri? Patutkah kita menerima? Recently the Prime Minister extended and asked for an apology. Should we accept his apology? 我们应该接受他道歉吗？应该不应该？ Patutlah kalau Perdana Menteri kita minta mohon maaf dengan serius, jujur, ikhlas, kita patut terima. Maaf, he should. Tetapi sampai sekarang ini, tahukah apa beliau meminta mohon maaf? What is he apologizing for? We don't know. Dalam parlimen saya ada kata bahawa bukan sahaja masa lampau Barisan Nasional dan UMNO adalah buat banyak kesilapan dan mereka perlu meminta maaf semacam korupsi, penerimaan kuasa, penindasan rakyat dan lain-lain. Tetapi Datuk Seri Najib sendiri pun ada buat banyak kesilapan dalam 35 bulan, dekat 3 tahun menjadi Perdana Menteri. Dan saya ada beri satu contoh sahaja, dan malam ini saya mahu ulangi contoh ini oleh kerana mustahak. Satu kegagalan Perdana Menteri kita untuk memulihkan keyakinan rakyat, orang ramai terhadap kebebasan, profesionalisme, kecekapan institusi nasional semacam kehakiman. Adakah kita sekarang boleh percaya mengenai kebebasan kehakiman? Bolehkah? Bolehkah? Bolehkah kita percaya kebebasan, kecekapan pihak polis? Bolehkah? Atau SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, bolehkah? Atau Elections Commission, bolehkah? Tak boleh. Baru-baru ini saya pun ada bangkit dalam parlimen, sama ada Perdana Menteri rela mengadakan satu tribunal judicial untuk siasat, sama ada Peguam Negara kita Tan Sri Gani Patil dan IGP, bekas IGP Tan Sri Musa Hassan adalah menyalahguna kuasa mereka, sehingga adalah tuduhan-tuduhan bekas pegawai polis yang tertinggi semacam bekas penggarap criminal crime, commercial crime investigation department Datuk Ramli Yusof, semacam bekas CID director Datuk Mat Zain, yang kata bahawa mereka adalah buat kesalahan jenayah. Bukan sahaja baru-baru ini, tetapi semenjak masa Datuk Seri Anwar menghadapi tekanan bab mata lebam, masa itu di mana adalah bukti direkakan, laporan perubatan direkakan, diciptakan, fabrication of evidence, bukan sahaja mengenai bab itu, tetapi perbicaraan Datuk Seri Anwar mengenai bail out Tajuddin Ramli, MAS, dan baru-baru ini mengenai tuduhan bahawa
Tan Sri Gani Patil dan Tan Sri Musa Hassan adalah terlibat dalam satu komplot untuk menggunakan SPRM untuk fixkan Ramli Yusof CCID Director. Ini semua serius, menunjukkan sama ada satu masa dahulu ketua polis, ketua undang-undang, chief police officer, chief legal officer, mereka dua-dua orang penjenayah. They are criminals in our land. Ini serius, tak pernah berlaku tuduhan begitu serius di mana-mana negara. Inilah perlu menandakan satu siasatan yang sedalam. Benar, siasat perlu ambil tindakan. Kalau tak benar, siasat umumkan ini tuduhan tidak benar. Tetapi beranikah Perdana Menteri kita mengadakan satu judicial tribunal supaya tuduhan-tuduhan begitu serius bahawa kita adalah pemimpin-pemimpin tertinggi polis dan peguam negara yang merupakan orang jenayah. Tak kalau mereka tak rela, kita perlu serah kuasa baik kepada rakyat. Oleh kerana barulah ada satu kerajaan Pakatan Rakyat di Putrajaya, mungkinlah baru boleh mengadakan satu judicial tribunal siasat dua-dua perkara ini. Setujukah? Setujukah bahawa kalau tidak ada satu judicial tribunal, we go back to the people, get the mandate of the people for judicial tribunal to find out whether we have criminals as the head of police recently and also the Attorney General. Sebab itu kita perlu perubahan. Kita perlu perubahan oleh kerana selepas 55 tahun Malaysia tak boleh terus begitu. Kita perlu satu perubahan dan membawa Malaysia ke satu bab yang baru, yang lebih progresif, lebih kompetitif, lebih bersatu padu, lebih adil dan lebih demokratik. Sekian, terima kasih.